Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, terima kasih kerana masih bersama-sama dengan IMR TV. Dan kali ini dalam ruangan Fikrah, kita datangkan seorang tetamu yang mungkin pertama kali muncul dalam IMR TV ini. Dan tetamu ini kawan baik saya, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Zanul Fitri Datuk Osman, merupakan seorang daripada timbalan Naib Chancellor di MSU, di Management and Science University yang berpengkalan di Shah Alam. Dan petang ini, hari ini kita akan membincangkan tajuk yang saya rasa sangat-sangat relevan. Tajuknya ialah umat di persimpangan jalan. Persimpangan jalannya ialah akidah. Umat di persimpangan jalan. Persimpangan jalannya ialah akidah. Sebagai permulaan, agaknya dalam Islam terdapat tiga yang unggul, elemen yang unggul. Akidah, syariah dan akhlak. Dan nampaknya sekarang ni semakin hari cabaran kepada akidah begitu hebat. Mari kita dengar daripada Profesor Dr. Muhammad Zanul Fitri untuk terlebih dahulu memukaddimahkan apa pendapat beliau mengenai umat di persimpangan jalan yang berkait langsung dengan akidah. Sila Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'dahu. Pertama, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana menjemput saya ke IMR Network ni. Kerana saya terkejut apabila dipanggil oleh Datuk untuk bersama-sama memberikan sedikit pandangan dan penganalisaan tentang perkara yang telah Datuk ajukan tadi. Sesungguhnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kita ni umat Islam di negara ini memang dalam persimpangan. Di persimpangan akidah, terutama di persimpangan akidah. Apabila berlakunya beberapa pandangan-pandangan yang berbeza ataupun keluar daripada sasaran landasan Islam itu sendiri. Okay? Walaupun pandangan itu dilihat sebagai pandangan yang agak modern, modern, ataupun pandangan yang suka didengar oleh orang-orang liberalis. Jadi pandangan yang seperti ini sebagaimanapun telah mengucar-kacirkan kedudukan umat Islam di negara ini, terutama orang-orang muda. Terutama orang muda. Bagi yang dah tua-tua, bagi yang dah macam kita, yang ada didikan agama yang dah cukup, alhamdulillah kita berpegang kepada fundamental of the Islam. Tetapi bagi orang-orang yang baru mendekati Islam, ingin mengetahui Islam, mereka mempunyai tanda-tanda yang cukup besar. Apakah ini betul? Adakah itu jalan yang lebih betul? Kan selalunya orang muda akan memilih perkara yang mudah pada diri mereka. Apa yang mudah dipraktikkan, itulah yang akan dipilih. Dan ada yang tidak mudah, maka itu tidak dipilih. Jadi oleh itu orang Islam di negara ini memang dalam persimpangan. Dibagi yang tua, kadang-kadang pandangan ini datang daripada orang tua-tua. Bagi yang tua, mereka seharusnya bertanggungjawab atas kekaciran perkara ini. Mereka harus bertanggungjawab jika ada sesuatu kelompok manusia Islam yang sudah lagi tidak memegang fundamental Islam, dan lari daripada akidah, sudah percaya kepada amanat-amanat, ataupun perkataan-perkataan yang mereka tidak faham tetapi mereka mahu mempercayainya. Tidak dikupas secara lebih mendalam. Dan jika ada kupasan yang tidak mengena kepada cita rasa kepada mereka, maka mereka tolak kupasan itu mentah-mentah. Jadi memang kita orang Malaysia ni, umat Islam ni memang dalam persimpangan. Nak pilih mana ni sekarang ni? Nak pilih mana sekarang ni? Okey, Doktor, kalau kita tengoklah
umat Islam dalam persimpangan ni, hampir semua umat Islam di Malaysia ni, yang 65% daripada penduduk negara ini adalah orang Islam, sedang menghadapi satu persimpangan, dan persimpangan itu ialah akidah. Okey, kalau kita bagi-bagikan pula anak muda macam doktor sebut tadi, orang yang tidak tua dan tidak muda, dan satu lagi satu kumpulan yang tua. Tetapi saya rasa pembagian-pembagian ini dari segi akidahnya pun dalam keadaan sekarang ni semuanya dalam keadaan kekacauan, kekacau bilauan dan sebagainya. Tetapi yang saya nak minta doktor mengulas sedikit ni, bukan peringkat pasal kita tidak ada masa banyak, bukan akidah maknanya mereka ajaran sesat itu nanti kita boleh bincangkan di satu masa yang lain. Tapi yang ini saya nak sebutkan kekacauan akidah hasil daripada misalnya amanat-amanat yang disebutkan tadi. Hasil daripada beberapa golongan yang dikatakan sebagai ulama besar, tok guru. Bila dia menyebutkan sesuatu, yang sesuatu itu berkaitan dengan akidah, dikupas sedemikian rupa, amanat keluar daripada mulut dia, akhirnya pengikut-pengikutnya, penyokong-penyokongnya, ahli-ahlinya akan secara taksub biasanya akan mengikut, dan berpuluh-puluh tahun benda ni lekat dalam hati mereka. Jadi saya nak mengatakan, doktor, dalam keadaan yang demikian, ada orang besar, ada orang alim, ada tok guru, ada pengikut, maka bukankah ini bertambahkan lagi kekacauan sebenarnya untuk menarik balik mereka ke jalan yang betul, agak sukar kerana adanya tok guru ini. Macam mana, doktor? Tok guru yang ada ni sebenarnya adalah hikmah ataupun aset kepada kita sebenarnya. Persoalannya sekarang adalah adakah orang golongan yang ketiga golongan itu berfikir apabila seorang tok guru mengatakan. Jika tok guru mengatakan sesuatu, tidakkah dia boleh berfikir untuk mengkaji atau bertanya dengan tok guru yang lain? Macam kita sakit. Kalau kita sakit, ada doktor kata kita kena kanser. Takkan kita hanya percaya kepada satu doktor yang mengatakan kita kanser. Kita harus bertanya dengan doktor yang lain. Memastikan kita betul-betul ada kanser. Tetapi perkara ini tidak dilakukan kerana ketaksuban kepada orang-orang seperti ini. Ketaksuban kepada orang sini yang dia anggap tidak pernah buat salah dan merasakan diri mereka ni macam wali. Tidak pernah buat salah. Dan sehingga kan ada orang mendoakan orang supaya itu menjahanamkan, mendoakan orang Islam sendiri menjahanamkan. Dan bila saya tanya kenapa doa, Ibnu Taimiyah juga dalam Rasulullah pernah berdoa ketika perang Uhud untuk melanati Abu Sufyan. Tetapi saya bertanya, siapakah Abu Sufyan ketika di perang Uhud? Dia bukan orang Islam. Dia adalah orang jahiliah kafir yang menentang Rasulullah. Adakah sekarang orang yang didoakan itu tidak mengucap dua kalimah syahadat? Jadi bermakna, tetapi orang-orang yang memikirkan mereka ni sebagai wali, sebagai orang tidak pernah buat salah, mengikut langsung terhadap orang-orang macam ni. Apabila dibidas oleh ilmuwan-ilmuwan yang lain, mereka tidak mau menerima ilmuwan-ilmuwan ni. Berilah tahu apa pun, mereka tetap engkar. Beritahulah apa pun, mereka tetap sesat. Sebab itu Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam ayat ini untuk orang Yahudi, tetapi perangai itu dah jadi macam itu. Bagi pengetahuan, bagi itu masih engkar. Bila engkar, Allah akan tutupkan mata hati mereka. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Tuhan tutup mata hati, Tuhan tutup mata telinga dan mata mereka. Dan sesungguhnya azab akan sampai kepada mereka. Dan bila azab sampai, masalahnya kita juga kena. Datuk? Kita dengan orang yang berjuang ni pun membetulkan akidah ni pun kena. Jadi ini yang ada tok guru macam ini pun saya rasa kalau menjahanamkan umat Islam seluruhnya baik tak ada. Ini pandangan Tapi saya. nak balik bagi awal tadi, adanya tok guru sebenarnya rahmat. Sebenarnya rahmat. Saya sangat setuju tu. Adanya tok guru sedemikian, adanya macam dalam inverted commas wali-wali yang seperti ini, rahmat sebenarnya. Tetapi ialah dalam keadaan kerahmatan itu dia tak jadi rahmat, bahkan dia jadi benda yang opposite, berlawanan
kepada rahmat oleh kerana salah satu sifat daripada pengikut atau dia dilatih untuk menjadi pengikut yang sedemikian, sifat itulah taksub. Tapi saya nak pergi kepada satu perkara lagi, doktor, kalau boleh ulas sikit Profesor, ya, iaitu hasil daripada pandangan akidah dan ketaksuban yang sedemikian, dia menjalar kepada kehidupan harian. Dah 31 tahun, kalau kita tengok satu amanat yang telah dibuat 31 tahun yang lalu, dia di Banggul Peradong dia satu masa dulu, ya. Kita dapati dalam masyarakat sampai sekarang ni sembahyang 2 imam. Masya-Allah. Kemudian tu sembelihan orang itu tak makan orang ini. Kemudian tu yang berkahwin bercerai. Kemudian tu yang bernikah, nikah balik. Kemudian tu daging-daging korban pun tidak dapat diterima, tidak dapat dibagikan kerana dianggap haram daging korban itu. Kerana yang menyembelihnya bukan daripada golongan dia. Banyak lagi cerita-cerita yang 2-3 hari ini dikeluarkan cerita yang sedemikian. Dan saya tengok yang bercerita tu umur 80 tahun, yang bercerita umur tu 82 tahun. Saya rasa sebab, betul-betul sebab dalam dada saya. Kalau orang ini berterusan dengan amalan yang sedemikian, bagaimana mereka nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau doktor boleh komen sikit tentang tu, ya. Ya, perkara ini memang sejak saya sekolah lagi. Bila saya sekolah, saya dengar perkara ini berlaku. Saya dengan ayah saya seling berbincang. Dan sesungguhnya amanat ini bukanlah ajaran Islam. Dia tidak berlandaskan Al-Quran, dia tidak berlandaskan hadis yang sahih, dia tidak berlandaskan apa juga unsur-unsur yang ada dalam Islam. Dia hanya datang daripada seorang tok guru yang mempunyai konotasi atau kepentingan sesuatu. Ya. Jadi kepentingan itu hendak ditonjolkan, nak disimbolikkan. Okay. Oleh itu keluarlah amanat ini. Apabila amanat ini keluar, maka pelbagai perkara yang berlaku. Sampai seorang insan bernama Ibrahim Libya, ya, kononnya mati syahid kerana memperjuangkan amanat ini, Dan banyak lagi perkara-perkara yang berlaku, ya. Ya. Perkara-perkara ini harus dibendung. Harus dibendung dengan berani. Jikalau sesuatu perkara itu katakan masjid 2 imam, maka pihak penguasa yang memegang perkara-perkara Islam ini harus datang dan melakukan sesuatu. Pendakwaan harus diwujudkan kepada perkara-perkara ini supaya umat Islam itu terjamin. Kalau tidak ada pendakwaan, kalau tidak dibawa ke muka pengadilan, maka perkara ini akan berleluasa tanpa apa-apa tindakan. Teguran dibagi, tetapi teguran tinggal teguran. Orang tak kisah. Taksub kepada pemimpin ini tetap ada, maka mereka, kenapa aku harus kisah kepada teguran engkau? Kerana aku percaya dengan dia ni. Okey, yang untuk mengakhirkannya, doktor, ya. Satu lagi penyelewengan akidah ni. Umat berada di persimpangan. Ada orang nak bawa satu agama yang agak alien daripada kita, ya. Nama agama tu ialah agama pluralism. Agama itu agama liberalism yang dikatakan Islam liberal. Nak dibawa idea itu kemari. Agama itu semua sama di bawah pluralism. Tak ada agama melebihi yang lain, dan ini menafikan hadis yang mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada benda yang boleh menyaingi ketinggian Islam. Dan satu lagi yang Islam liberal. Maknanya bahkan boleh kahwin. Orang Islam boleh kahwin dengan Hindu, boleh kahwin dengan Buddha, boleh kahwin dengan Kristen tanpa menukar agama. Jadi ini lagi satu pahaman ni hidup sekarang ni, maju di Indonesia, maju di Barat, dan sekarang ni sudah ada pembawanya di sini dan sudah ada penerima-penerima yang ingin menerima agama seperti ini. Macam mana pandangan doktor? Ini adalah satu gerakan tersusun. Pluralism ini bukan satu gerakan timbul-timbul ad hoc. Dia adalah gerakan tersusun oleh seseorang, ya, dan telah menular ke Indonesia dengan begitu besar dan sekarang dibawa ke Malaysia. Jadi apabila dibawa ke Malaysia, pengetahuan pluralism ini, maka ada beberapa orang yang memberikan pandangan tentang perkara ini. Menyamakan agama Islam mungkin dengan agama Hindu. Tetapi dia punya perkocakan pertamanya adalah melalui kalimah Allah. Kerana pluralism ni juga kamu boleh pakai kalimah Allah, kalau agama kamu boleh pakai, saya pun boleh pakai. Okey. Bermula daripada penggunaan kalimah. Kemudian akan berlakulah pula
perkara-perkara lain. Perkara seperti ini harus dibendung oleh orang Islam yang memegang fundamental Islam yang sebenar. Jika dia membaca Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, hidup dengan hadis dan juga taat pada Allah, sayang dengan kasih rasa sayang pada Rasulullah, dia harus menentang perkara ini. Bukan menentang duduk bersih sahaja yang dibuat di Taman Merdeka beribu-ribu orang, tetapi lebih ratusan ribu orang harus menentang perkara ini habis-habisan. Malangnya tidak ada orang yang begitu berani untuk menentang perkara ini, except kecuali himpunan 1 juta itu. Himpunan 1 juta itu. Tetapi perkara ini adalah perkara yang berbahaya. Sekarangnya dia akan menular kepada pemikiran orang muda, pemikiran orang-orang liberalis ini. Kerana Melayu liberalis ini sedang bergerak mencari pengikut. Dan begitu juga orang-orang yang percayakan pluralism, bukan hanya pluralism tetapi mengagungkan hak asasi manusia. Kerana menekankan pluralism itu sekaligus dia menekankan betapa pentingnya hak asasi manusia itu. Saya boleh pilih agama saya. Saya boleh pilih apa yang saya nak anuti. Kamu jangan masuk campur sebab ini saya punya. Ini saya punya hak. Jadi dia berkait rapat dengan hak asasi manusia. Apabila dia bercantum, maka kita khawatir bahawa umat Islam negara Malaysia ini akan berceramuk dan menjadi porak-peranda dalam masa yang terdekat jika tidak ditangani dengan cepat. Okey. Terima kasih ya doktor. Para penonton yang kita raikan sekalian, alhamdulillah kita sudah berbincang sekitar dalam 15 minit mengenai tajuk ini dan saya rasa doktor telah menjawab tajuk ini dengan berterus terang begitu dan alhamdulillah paling tidaknya doktor telah menyentuh beberapa perkara-perkara fundamental bila kita membincangkan perkara ini tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya kita kena jaga akidah. Akhirnya kita kena murnikan akidah. Akhirnya kita kena hidup bersama akidah yang murni dan mati bersama akidah yang murni. Ketepikan apa pandangan pun daripada tok guru mana pun, daripada orang besar mana pun, hebat mana pun, kalau itu bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis, bercanggah dengan amalan-amalan ulama-ulama yang mutabar daripada dulu sampai sekarang, tuan kena reject, tuan kena ketepikan, saya kena ketepikan, seluruh umat yang menonton siaran ini kena ketepikan insya-Allah. Mudah-mudahan ada baiknya pada kita, mudah-mudahan ada baiknya pada para penonton sekalian. Terima kasih lagi kepada Profesor Doktor yang telah bersama-sama dengan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.